letak standard kandungan, standard pembelajaran. Lepas tu dalam model action ni, dia menumpukan kepada penilaian guru, penilaian teknik pendekatan yang digunakan oleh guru dan juga penilaian kepada keberkesanan teknik dan pendekatan tu kepada murid. Jadi model action ni dia menuju kepada ketiga-tiga entiti dalam pengajaran lah, iaitu model pembelajaran, guru dan juga murid. Jadi dalam model action saya ni, saya memilih tajuk 5.1 iaitu Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Saya pilih tajuk ni dengan standard pembelajaran ni saya ambil semua, iaitu menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka, menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka, mengkategorikan peranan sultan, bendahara dan laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dan ketiga-tiga standard pembelajaran iaitu SP ini akan saya selitkan dengan satu elemen K, iaitu menerangkan cara menghargai keistimewaan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka, elemen kewarganegaraan dia. Jadi dalam model action ni juga, saya kena tunjukkan analisis pelajar lah, analisis saya punya murid dalam kelas. Pertama macam bilangan dia, umur dia berapa orang, tahap kecerdasan dia. Contohnya dia ni lebih kepada pendekatan rendah atau tinggi dan sebagainya. Jadi dalam sebuah kelas tu saya beranggapan murid-murid ni dia mempunyai tahap kecerdasan yang pelbagai lah, dari rendah, sederhana dan juga tinggi. Dan gaya pembelajaran ni adalah gaya pembelajaran yang sesuai dengan tahap kecerdasan murid, iaitu visual dan auditori. Sebab pada umur 10 tahun ni, murid-murid dia lebih cenderung untuk mempunyai gaya pembelajaran visual dan juga auditori. Jadi dari gaya pembelajaran inilah saya dah analisis murid, baru saya boleh bina satu model action yang model pembelajaran yang sesuai, menggunakan media yang selaras dengan gaya pembelajaran dan juga tahap kecerdasan mereka ni. Sampai situ doktor boleh ikut tak? Okey. Boleh Okey. Suara semakin rendah. Okay, lepas tu latar sosioekonomi ni macam kita lihat kepada latar belakang murid lah. Jadi majoriti murid merupakan penduduk bandar dengan berlatar belakangkan keluarga ibu bapa yang bekerja di sektor kerajaan dan sektor swasta. Dan juga murid ni dia dah ada pengetahuan dan pendedahan tentang penggunaan teknologi telefon pintar. Sebab kita dah jalani PDPR selama lebih daripada 2 tahun. Jadi majoriti ibu bapa dan murid dia dah mula ada pendedahan awal dan pengetahuan asas tentang penggunaan media dan juga teknologi dalam pendidikan ni, sebab kita ada gunakan medium Google Meet, medium Google Docs dan sebagainya lah. Jadi kompetensi khusus yang saya nak tekankan dalam pengajaran tajuk saya ni adalah tentang perbezaan struktur masyarakat sama ada di semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi saya tengoklah biasanya murid-murid darjah 4 ni dia dah ada satu gambaran asas sahaja pasal perbezaan struktur masyarakat ni, sebab dalam filem-filem lama maupun dalam macam kita tengok montaj kemerdekaan sekalipun, dia ada macam bagi satu gambaran asas tentang struktur masyarakat pada zaman dahulu. So macam kita macam anggap murid-murid ni ada satu pengetahuan asas sahaja. Macam tu. Jadi pengajaran ni bila murid ni dah ada pengetahuan asas, saya kena rekalah satu bentuk yang macam mana kita menggunakan pengetahuan asas itu untuk membina satu pengetahuan baru, yang mana kita panggil sebagai kaedah konstruktivisme lah. Diguna pengetahuan asas yang ada untuk kita bina satu pengetahuan yang baru. Okey, jadi dalam pengajaran saya ni, saya letakkan 2 objektif utama, iaitu menjelaskan struktur masyarakat mengikut kronologi beserta 2 daripada 4 peranan golongan tersebut dalam Kesultanan Melayu Melaka dengan betul. Dan yang kedua ialah menerangkan maksud tokoh terbilang
dan 2 daripada 3 ciri dan peranan tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka dengan betul. Kedua-dua objektif ini dia akan hit kepada tahap prestasi yang telah disarankan dalam DSKP iaitu TP yang keempat. Tahap prestasi yang keempat. Okey, jadi saya teruskan dengan pemilihan kaedah dan bahan. Jadi dalam pemilihan media, kaedah dan bahan ni, saya akan letakkan lima langkah yang utamalah. Pertama ialah set induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan yang terakhir sekali ialah penutup. Jadi dalam set induksi ni saya gunakan media video di mana dalam video ni saya akan tunjukkan sedutan babak dalam filem P.Ramlee. Babak dulu-dulu, filem P.Ramlee dulu-dulu ni tentang raja bercakap dengan hamba, raja bercakap dengan pembesar. Lepas tu ada scene-scene hamba cakap dengan hamba, pembesar cakap dengan hamba. Macam video tu adalah satu set induksi untuk kita trigger sifat inquiry anak-anak murid saya ni, untuk kita tarik perhatian. Tujuan saya letak video dekat set induksi ni sebab video ni adalah satu strategi pembelajaran yang dia berupaya merangsang rasa inquiry murid terhadap sesebuah topik. Maksudnya, saya akan mulakan pembelajaran dengan kita pancing dulu idea murid berkenaan penayangan video tersebut. Lepas penayangan video tu, saya akan letakkan satu Google Jamboard sebab media ni semua kami akan susun dalam satu Google Sites. Google Sites tu dia macam budak-budak boleh akses Google Sites tu dan dia boleh belajar melalui Google Sites tu. So selepas lihat sedutan video, murid boleh sumbang saran apa pendapat mereka tentang video yang telah diberikan melalui aplikasi Google Jamboard. So dalam aplikasi Google Jamboard ni, murid akan bagilah idea mereka. Oh, dalam sedutan filem yang telah diberikan sementara tadi macam ada komunikasi antara raja dan rakyat, apa perbezaan komunikasi raja dan rakyat. Jadi dengan menggunakan idea saran yang diberikan oleh murid tu, saya akan kaitkan apa idea-idea mereka tu dengan yang hendak kami belajar hari ini, iaitu berkenaan struktur masyarakat pada zaman Melayu Melaka. Itu set induksi dia. Okey, seterusnya ialah langkah 1. Kalau doktor nak selit, doktor nak bagi penambahbaikan, nak bagi cadangan ke, doktor boleh je cakap. Okey. Tak apa. Jadi, tak apa. Teruskan dulu, saya dengar dulu anda punya artis tu. Kemudian saya faham. Boleh. Kemudian langkah 1 tu ialah video. Dalam macam langkah inset induksi tadi saya guna video, langkah 1 ni pun saya guna video juga, tapi video ni adalah berbentuk video animasi. Di mana dalam video animasi ni saya akan gunakan 2 watak, iaitu watak Cik Ani dengan watak kucing dia Santan, di mana Cik Ani dengan kucing dia ni akan bawa penonton ni untuk berjumpa dengan setiap seorang daripada Cik Ani ni, dia penduduk masa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi Cik Ani ni akan bawa penonton untuk jumpa kawan-kawan dia sewaktu di zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kenalkan, oh ini kawan saya ni ialah rakyat. Okey, rakyat ni peranan dia apa? Maksudnya dia ajar penonton tu kat situ. Kucing dia pun akan bercakap jugalah dalam video tu untuk kita tarik perhatian murid-murid. Jadi selepas murid mendengar penjelasan dan juga penceritaan daripada video animasi sebentar tadi, untuk saya taksir sama ada murid tu faham ataupun tidak penyampaian dia, murid ni akan menyelesaikan 2 permainan. Pertama ialah penyusunan puzzle hierarki, iaitu struktur masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka, dan yang kedua ialah teka silang kata berkenaan peranan setiap struktur masyarakat tu dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian mereka akan tangkap layar skor mereka dan muat naik dalam aplikasi Google Drawing yang saya akan design macam bentuk wall of fame, dan bawah wall of fame tu murid akan tulis rumusan aktiviti mereka ni, apa yang mereka perolehi.
Maksudnya mereka bukan sekadar main teka-silang kata dengan puzzle sahaja, tapi mereka pun kena rumuskan berdasarkan permainan tu apa pengetahuan yang dapat mereka dapat daripada permainan tu lah. Jadi seterusnya ialah langkah kedua. Langkah kedua ni saya guna media visual, iaitu saya guna kad maya flash card. Dalam flash card ni saya akan menerangkan tentang SP yang kedua, hit SP kedua, iaitu tentang maksud tokoh terbilang dan ciri-ciri tokoh terbilang. Di mana dalam flash card ni dia ada macam banyak-banyak kad, banyak-banyak tulisan dan ada gambar, dan murid dapat klik lah. Kalau diklik dekat flash card yang pertama, flash card tu akan terpusing, lepas tu macam ada maksud, ada macam flash card interaktif. Murid kena tekan macam tu kan. Lepas tu macam mana saya nak taksir keberkesanan penggunaan flash card ni, murid dia akan memuat naik penerangan tentang soalan-soalan berkenaan ciri dan juga maksud tokoh terbilang ni. Sebab saya akan sediakan spin wheel dekat situ. Semua murid kena berikan maksud tokoh terbilang. Lepas tu spin wheel tu akan bagi 2 ciri tokoh. Sebab ciri tokohnya ada 3. Jadi saya pilih 2 daripada 3, murid kena boleh untuk jawab tentang tokoh tu. Jadi spin wheel tu lah akan tetapkan ciri mana yang murid kena jelaskan melalui video tu. Jadi video tu murid akan muat naik dalam aplikasi Fliproom. Dalam aplikasi Fliproom tu pun saya akan rakam dulu video saya untuk saya terangkan macam mana nak guna aplikasi Fliproom tu. Sebab Flip Classroom ni dia macam satu aplikasi yang agak baru dalam bidang pendidikan. Jadi saya punya panduan diperlukanlah untuk bagi memastikan murid-murid kekal dalam landasan yang betul sewaktu dia memuat naik video tersebut. Okey, untuk langkah ketiga saya gunakan visual dan juga audio, di mana saya akan bina satu poster interaktif, di mana dalam poster ni dia akan menerangkan tentang peranan tokoh-tokoh terbilang pada zaman dahulu. Apa jasa-jasa dia kan, peranan tokoh-tokoh terbilang ni. Dan kalau kita klik ada satu gambar, saya macam nak buat gambar radio dekat situ. Dia akan memberikan tentang cara menghargai keistimewaan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Jadi melalui poster interaktif ni, saya dapat untuk tepati SP yang ketiga, dan juga saya dapat menyisipkan elemen kewarganegaraan yang telah saya statekan tadi, iaitu tentang menghargai keistimewaan tokoh terbilang pada tanah Melayu Melaka lah. Lepas tu cara saya nak taksir murid-murid ni, dia kena pilih satu tokoh yang dia suka daripada semua tokoh yang kita dah belajar tadi. Kemudian kena buat pidato spontan tentang apa yang disukai pada tokoh tersebut dan bagaimana cara untuk menghargai jasa dan juga keistimewaan tokoh tersebut. Jadi pidato spontan ni akan diupload secara audio di dalam Padlet. Ni pun saya akan tunjukkan panduan macam mana kita nak upload audio tu dalam Padlet, dan dalam audio yang dalam poster tu pun saya ada tunjuk macam mana cara nak lakukan pidato spontan. So secara tak langsung saya dah masukkan elemen EMK jugalah, elemen Meritas Kurikulum, iaitu penggunaan bahasa, iaitu dari segi kita memartabatkan bahasa Melayu dalam penggunaan pidato. Dan terakhir sekali ialah penutup, di mana dalam penutup ni saya akan sediakan video rumusan pembelajaran yang akan merumuskan seluruh pengetahuan dan konsep yang telah kita belajar sama-sama. Kemudian murid akan melakukan buku scrap digital di template Google Slides yang saya dah sediakan. Dalam buku scrap tu macam kena letak gambar, kena bina ayat sendiri, kena bagi ulasan dan sebagainya. Jadi inilah saya punya rancangan untuk pengajaran tentang topik Kesultanan Melayu Melaka ni. Penggunaan media, bahan dan kaedah ni dia lebih kepada bagaimana guru tu dia memaksimumkan penggunaan media tu dalam pengajaran lah. Maksudnya bahan tu menceritakan tentang apa, bagaimana nak disemak dan pratonton, persediaan persekitaran dan juga persediaan pengalaman pembelajaran. Kalau macam
intipati bahan multimedia tu saya dah terangkan sekali kan. Jadi kesemua bahan ni disemak dan pratonton dengan cara saya pastikan media tu dia jelas, font dia tak kecil, dia besar, boleh untuk murid baca. Kalau ada audio tu tak tersekat-tersekat dan sebagainya lah kan. Kalau persediaan persekitaran tu kita kena pastikan. Kalau kita buat secara fizikal, pastikan semua murid ada akses komputer lah. Boleh bawa murid ke dalam makmal komputer. Kalau secara bukan fizikal, iaitu secara online, kena pastikan semua aplikasi yang kita guna tu boleh diakses melalui telefon pintar. Sebab ada murid yang dia tak ada komputer, dia guna telefon pintar. Jadi kita kena pastikan aplikasi tu pun boleh diakses oleh telefon pintar. Dan video-video yang saya guna pun, kalau contohlah saya ada ambil daripada sedutan filem kan, kadang-kadang bahasa Melayu lama ni sukar untuk kita faham. Jadi saya kena letakkan subtitle supaya murid dapat baca lah kalau ada bahasa-bahasa yang terlalu tinggi dan sebagainya. Ini semua dia semua cara yang tadi saya kata tu. Dan saya juga ada masuk tentang penglibatan pelajar lah. Dalam set induksi ni, murid akan menonton video, analisis video dan melakukan penyumbangan idea secara sumbang saran. Langkah pertama, murid turut akan menonton audio, murid akan memahami intipati audio dan akan uji kefahaman mereka tu melalui permainan puzzle dan juga teka silang kata dan akan beri rumusan lah. Hasil tangkap layar tu akan dimasukkan dalam Google Drawing. Langkah kedua ni, murid akan meneliti 4 set kad imbas. Inilah set pertama tentang masuk toko, set kedua tentang ciri 1, set ketiga tentang ciri 2, set keempat tentang ciri 3. Yang akhirnya murid akan berikan maklum balas tentang topik tersebut melalui rakaman video yang akan dimuat naik dalam Flip Classroom. Langkah ketiga tentang pembacaan komik, poster, kemudian akan mendengarkan perkongsian pidato, ambil input perkongsian pidato dan poster tersebut dan bina satu pidato spontan yang akan dibuat melalui audio dan diupload dalam laman sesawang Padlet yang saya sediakan, dan penutup rumusan video dan akan ditaksir melalui pembinaan buku Scrap dan Google Slides. Jadi pencapaian murid ni saya kena nilai daripada setiap aktiviti. Contohnya, murid dapat memberikan sumbang saran idea dan isi tersurat. Ini berkenaan set induksi, berjaya menyuai padankan susunan struktur masyarakat. Ini langkah 1. Memahami maklumat yang terdapat pada kad imbas. Yang ini langkah 2. Yang ini mengeluarkan maklumat daripada poster. Yang ini langkah 3. Dan menyiapkan buku scrap ialah penutup. Ini semua saya susun mengikut langkah. Yang terakhir sekali ialah penilaian guru lah. Sebab dalam model action ni, kita bukan setakat menilai media dan menilai murid. Kita juga menilai sama ada guru tu dapat mencapai objektif ataupun tidak. Jadi dalam penilaian guru ni saya letak guru dapat mencapai objektif melalui penggunaan media pengajaran, pelaksanaan aktiviti dan juga pentaksiran yang telah dilaksanakan kepada murid. Dan impak keberkesanan ni ialah saya fokuskan kepada penggunaan media dan juga sumber lah. Sebab kalau penggunaan sumber dalam pendidikan, iaitu subjek yang kami belajar sekarang, saya ada gunakan gambar-gambar yang kami dapat sendiri daripada penerokaan kami dekat muzium yang ada kat Melaka. Sebab hari tu kami ada pergi muzium kat Melaka. Jadi kami banyaklah mencetakkan gambar tentang peta zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi penggunaan institusi sumber iaitu muzium dapat digunakan dalam pengajaran media ni. Jadi ini sahaja untuk penerangan model action saya. Jadi saya buka kepada doktor untuk memberikan cadangan penambahbaikan. Ini saja kerja saya lah, memberikan penambahbaikan. Okey, faham. So, artinya anda menggunakan, boleh dengar suara saya? Okey. Boleh. Okey, so artinya anda menggunakan ICT untuk penyampaian PDP anda, betul kan? Okey, so you are using a technology tool to deliver the lecture. Okey. Saya ada dua perkara.
kita ketepikan strategi kita bagaimana kita nak sampaikan kepada pelajar. So strategi kamu ialah anda menggunakan ICT. Okey, kita ketepikan tu dulu, no? Okey, kita tengok konten dulu sebab kalau konten tak berapa mantap, maka kita nak guna ICT tu pun maka sebab kita kena faham bahawa pelajar itu kena nak mencapai hasil pembelajaran, maka isi kandungan itu biar betul. Betul tak? Sebab kita nak hit kepada hasil pembelajaran. Okey? So dari sudut kalau kita dah betulkan hasil isi kandungan dia, maka kita boleh kita boleh guna ICT. ICT anda tu nanti saya komen kemudian. Okey. Kita pergi mula-mula kepada so anda ada dua hasil pembelajaran saja, bukan? Satu ialah struktur masyarakat, yang kedua ialah tokoh. Betul tak? Tokoh kan? Betul. Tapi saya tengok di situ anda ada 3 tau. Yang mana yang nombor 3 tu? Anda ada 3 hasil pembelajaran tadi. Sedangkan bila saya tengok anda ada 2 saja hasil pembelajaran yang kamu nak mencapai. Yang pertama ialah maksud. Betul tak? Maksud. Yang kedua ialah satu ialah menyatakan struktur. Yang kedua maksud. Lepas itu menyatakan peranan sultan. Peranan sultan dengan maksud. Begini. Saya tidak tahu. Saya bagi pandangan saya. Boleh, no? Sebab saya pun nak cakap lebih-lebih, saya takut pula nanti mengatasi pensyarah anda. Okey. Okey kan? Sebab saya terlibat secara langsung dalam DSKP. Ya, sejarah tu tahun 4, tahun 5, tahun 6. Lepas tu saya terlibat dalam buku teks yang kamu tengok buku tahun 4 tu, jumpa nama saya kan? Okey. Okey. Jumpa. Okey. So, dia kalau kita tengok yang 3 tu, 5.13 tu, saya rasa peranan dia tak sama dengan yang 5.1.2. 5.12 tu menerangkan maksud dan bagaimana kita nak tunjukkan dia itu tokoh. Ketokohan dia macam mana? Oh, dia ini menjaga. Macam kamu tengok buku teks kan? Kalau kamu kata Tun Perak, dia ini bendahara yang cekap. Dia tak kata peranan. Dia tunjukkan ketokohan. Kan kita pegang 3 ciri tu kan? 3 ciri tu kita boleh, di mana 3 ciri ni boleh jumpa tokoh? Dia ini macam ni, dia ini macam ni. Next 5.13 baru kita cakap peranan sultan apa, peranan bendahara apa, peranan laksamana. So 5.1.2 dengan 5.13 tu entiti yang berlainan. Anda rujuk buku teks. Ada tak buku teks? Ada. Okey, anda rujuk. Kalau anda rujuk tokoh terbilang itu, yang pertama ialah struktur masyarakat. Betul tak? Yang ada piramid itu. Saya letak piramid itu. Sebab tajuk tu saya tulis. Betul. Okey, tajuk yang kedua dia letakkan maksud tokoh, betul? Dan ciri-ciri tokoh. Buku seterusnya kita buktikan mana ketokohan dia. Ada sultan semua tu dalam box tu kan? Betul. Muka surat seterusnya kita letak tentang peran tugas sultan apa, tugas bendahara apa, tugas, betul tak? Betul. Betul. Jadi bila saya cek, bila anda bentangkan tadi, saya nampak yang berlaku dia 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 saya tak nampak. So, anda nak gugurkan pun boleh. Kalau anda kata nak kekalkan, kamu kena ada lagi step untuk mencapai peranan sultan. Mungkin anda kena faham macam ni. Bila kita faham standard pembelajaran, kita sudah memahami terutama sekali kata kerja. Kan kata kerja menyatakan, menerangkan. Itu kena faham. Lepas tu tengok apa dia. Kalau dah faham standard pembelajaran itu, maka kita kena buka buku teks.
kita kena tengok buku teks. Okey, 5.1.1 adakah mana? Oh, ini kandungan kena sampaikan. 5.12 adakah mana? Oh, muka surat muka kita kena baca kandungan dia apa? Kandungan ialah maklumat yang kita nak sampaikan kepada murid. Betul? Boleh. So lepas tu kita tengok 5.13 tentang apa peranan. So dia ada muka surat. Oh, ini dia. Okey. Untuk tajuk ini selama berapa jam? 1 jam Betul. 1 jam. Yang kita boleh buat ialah 5.1.1 dengan 5.1.2 dan kita sisipkan K tu. K berapa? K 5.1. K kita sisipkan. Itu saja kita boleh buat. Sebab bila kita cek bila kita baca kita baca apa? Buku teks, struktur pun ambil masa kita nak terangkan. Betul. Yang kedua, kita pun ambil masa untuk nak terangkan ciri dia dan kita kena terangkan dia punya bukti dia, ciri mana ada pada sultan. So, ia mengambil masa yang panjang. So, saya pun tengah pergi praktikum sekarang kan. Saya juga beritahu pada student topik ini bukan topik yang mudah. Walaupun kata kerja dia menyatakan, lepas tu dia pergi kepada menjelaskan, dah tinggi dah. So berat. Jadi saya minta mereka ambil 5.1.1, 5.12 saja dan kita selitkan dengan K. Okey, boleh faham? Sebab anda nak terangkan struktur masyarakat, kena bagi ini, lepas tu ini ada, lepas tu kamu pergi kena terangkan tokoh dan anda semua kena faham ini ialah topik tahun 4. Bila topik tahun 4, kita tak boleh terjang mereka seperti tahun 6. Cuba uji tentang tokoh. Cakap saja tokoh, mereka tak faham apa tu tokoh. Anda tengok buku teks bila saya tulis itu, kita pun guna bahasa yang mudah-mudah. Itu pun saya tengok, macam contoh saya bagi penerangan tokoh tu, dia kata disanjungi masyarakat. Disanjungi bukan senang mereka faham kan. So kita perlukan satu kaedah pedagogi ke, macam anda guna ICT ke, kena terangkan betul-betul kan. So ambil masa. So saya mencadangkan kita gugurkan 5.1.3. Kita ambil poin 1 dengan poin 2. Anda tengoklah. Ini cadangan, saya tidak apa orang kata tidaklah kata ni. Anda kena fikirkan mengapa saya cakap. Bila saya cakap saya ada justifikasi saya kan. Anda tengok, mungkin anda boleh bincang pada siapa pensyarah anda lah. Okey. Sebab kita ni dah lama dah bilang ni, itu yang saya kongsi punya pengalaman. Student saya tak ada 1.1, 1.2. Saya kata no, lepas tu jangan pergi. Kita pastikan dia kuasai betul-betul. Gitu. Dan selingkan mana-mana. K itu kita selingkan. Macam tadi anda katakan, K ini untuk nak capai K ini nilai kewarganegaraan. K itu kewarganegaraan. Kita boleh capai secara langsung dan tidak langsung. Kita tidak akan ajar satu topik tak ada. Dia secara langsung ialah kita selingkan, secara tidak langsung ia berlaku begitu. Boleh no? Boleh faham So anda kata apa K 1.4 itu? Menghargai keistimewaan tokoh terbilang, bukan? So bila kita mengajar, kita cakap, kita kena hargai tokoh-tokoh ini, tengok sumbangan mereka bagaimana. Itu sajalah. Kita tak akan beri satu masa panjang untuk kita nak capai K, tidak. Ramai guru yang silap faham. Boleh? Okey. Dapat? Ada soalan? Nak tanya apa tentang standard pembelajaran itu? Setakat ni saya jelas dengan penerangan. Jelas. Anda tengok, fikirkan apa yang saya bagi penerangan. Kalau you want to stay 5.1.3, katakanlah stay, maka kita kena ambil langkah yang lain juga. Sebab anda tengok dalam buku teks, apa pun kita kena lihat dua. Tantangan kita ialah DSKP, buku teks. Kandungan dia cakap apa? Yang ini maklumat yang kita kena sampaikan. So kita kena faham. Okey? Tengok Okey. Lepas itu saya pergi kepada set induksi. Okey.
Saya industri anda gunakan ICT. Saya tak mau sentuh ICT dulu ICT saya sentuh isi kalangan dulu. Okey. Anda nak bawa satu video tentang tajuk dia ialah tokoh terbilang Kesultanan Melaka, betul tak? Ini berkaitan dengan tokoh lah tokoh. Nak kata pelajar faham tokoh pun tak boleh kan? Pada pandangan saya lah, bila kita kata tokoh, mereka pun tak tahu tokoh juga kan? Kalau konektif rendah lagi tak faham. Okay? So kita bawa video P. Ramlee. Saya tak tengok video tu apa, tapi saya dapat bayangkan dalam video tu terangkan apa tentang Pasal perbezaan struktur masyarakat. dalam video tu diterangkan apa tu, yang video P. Ramlee tu, dalam tu konten dia apa? Konten dia macam ada sedutan babak dalam filem P. Ramlee ni, macam ada sultan dengan raja, sultan dengan pembesar-pembesar. Saya ambil sedutan filem Hang Tuah. Jadi dalam filem tu adalah Hang Tuah 5 beradik, macam dia memberi cadangan kepada sultan pasal macam mana nak bangunkan negara semualah macam tu. Okey, fine. Tetapi adakah kita boleh mengaitkan dengan tajuk pembelajaran hari ini? Sebab tajuk pembelajaran ialah tokoh terbilang. Tokoh terbilang. Anda tengok tajuk dia, di standard kandungan dia ialah tokoh terbilang. Anda bawa satu filem tentang P. Ramlee iaitu Hang Tuah bercakap, bukan? So, bagaimana anda nak relate tajuk pengajaran? Boleh faham apa saya kata? Boleh. Boleh. Sebab kita nak bawa mereka ialah tajuk berdasarkan sebutan video tu kita tunjuk, kita nak kaitkan mereka, hari ni kita nak belajar tokoh. Sedangkan ini ialah Hang Tuah. Hang Tuah bercakap dengan sultan. So apa related dengan tokoh terbilang itu? Mungkin pelajar dia akan cakap, cikgu, dia ni Hang Tuah cikgu. Ini Hang Tuah ni. So dia berkisar kepada Hang Tuah atau dia berkisar kepada sultan. Ia tidak bawa kepada tokoh terbilang. Dapat tangkap? So kita nak bawa pelajar pada tokoh terbilang. Jadi antara cadangan saya, macam student cemerlang saya pada hari itu, praktikal di cemerlang, dia tunjuk tokoh-tokoh yang ada persekitaran mereka. Contoh, tokoh guru. Okey, tokoh wanita, tokoh kanak-kanak yang dapat medal Hang Tuah tu kan. Lepas tu tokoh ulama, kan ada Mal Ijra kan. Mereka dia bawa gambar-gambar tu. Berdasarkan gambar tu tanya, ini berkaitan dengan apa? So cikgu ada kata, cikgu tokoh wanita, tokoh ini, tokoh. Okey. At least kita sudah construct mereka dalam ruang tokoh. Dapat tangkap tak? So tak lari lah, dia tak lari. Dia masih lagi akan bercakap tokoh. Nampak? Oh cikgu, tokoh wanita, tokoh. Okey. So tanya, tahukah tak mengapa mereka, kita bawa mereka sedikit atas lah. Saya sini kita tak boleh bagi lebih daripada 5 minit bukan? Mengapa mereka ni dipanggil tokoh? Kita tweet mereka sikit. Mungkin dia kata, mereka banyak tolong orang. Okey, betul lah. Mereka tolong banyak orang. Dalam sejarah, anda kena terima apa yang mereka cakap. Mereka tak boleh cakap fakta yang betul. Macam kita kata, disanjungi masyarakat kan. Artinya mereka tengah cakap, mereka tolong orang cikgu. Betul. Memang mereka membantu orang. Sebab itu mereka disanjung. Sebab kan mereka memberikan satu sumbangan yang besar kepada masyarakat. Macam kita kata tokoh ulama. Apa sumbangan dia? Dia memberikan satu kefahaman tentang agama Islam. Sebab tu dipanggil tokoh kan? Kita tokoh ulama bukan? Okay. Kita panggil tokoh wanita. Mengapa? Dia banyak membantu golongan-golongan wanita. Okey. So, kalau begitu dalam video klip yang anda nampak, saya rasa lagi menarik, lagi pelajar, lagi mantap pemahaman mereka berbanding dengan video P. Ramlee. Video P. Ramlee itu kamu boleh bawa tunjukkan, kita ada satu tajuk tentang Laksamana Hang Tuah last kali.
Sekarang tengok, last sekali anda tengok DSKP, kita akan sentuh hang tua. Yang tu sesuai, memang sesuai. Tapi untuk tokoh ni saya rasa sangat jauh untuk mereka kita nak dekat. Kita kena faham, bila kita nak tunjuk industri, kita kena bawa persekitaran yang ada pada mereka. Ini Jadi kita kena persekitaran yang bawa video yang terus menjurus kepada tajuk tu. yes, yang mereka boleh nampak perkara tu, yang bila kita kaitkan mereka nampak, oh hari ini kita nak belajar. Jadi kamu cakap ini tokoh-tokoh wanita, tapi hari ini kita nak belajar tokoh yang terdapat di Melaka. Faham? Jelas? Boleh? Boleh, boleh. Okay. Jadi kena buat sedikit penambahbaikan lah. Boleh, boleh. Okay. Boleh, ada banyak anda boleh, tidak semestinya video juga, anda boleh bawa gambar-gambar yang bergerak, bukan sedutan-sedutan. Macam tokoh wanita banyak ada, Dr. Siti Asma, Tun Siti Asma, Tun Fatimah, banyak ada, Aisyah Ghani. Lepas tu kalau tokoh kanak-kanak pun ada yang dapat ingat hari tu kan, hang tua tu boleh bawa tokoh. Kalau persekitaran mereka ada tak tokoh, kalau ada baguslah, kalau tak ada tak boleh buat apa-apa lah. Okey, boleh tunjuk Tengku Rahman, tokoh. Tengku Rahman mereka sudah tengok bukan, tunjuk satu tokoh guru, mungkin mereka boleh buat satu tokoh guru kebangsaan. Okey. Okey. Dan kalau ada suara, baguslah. Kalau tak ada suara, kena nak buat sesuatu kepada video klip yang anda tunjuk tu. Boleh? Boleh. Macam student saya pada hari itu guna video, tapi mereka banyak gunakan suara latar belakang. Mereka bawa gambar-gambar, mereka latar belakang. Ini adalah tokoh wanita. Mereka bagi. So okeylah, tak ada masalah pun. Tengok tu. Okey. So baiki bagi saya bukan baiki lah kan. Okey. Untuk langkah satu, ini ialah kita nak bawa mereka kepada struktur. Okey. Satu lagi ialah saya tertanya-tanya bahawa pada hari ini pengajaran lebih berpusatkan kepada guru atau lebih berpusatkan kepada murid. Sebab kita sekarang dalam agenda untuk pembelajaran abad 21. Betul? Pembelajaran abad 21, kita lebih kepada murid explore. Guru ialah pemudah cara. Okey, so bila saya tengok daripada langkah satu, langkah yang ke bawah tu, saya dapat melihat, saya melihat cikgu control the class berdasarkan kepada ICT. Mungkin ICT itu menarik dan sebagainya. Tetapi overall, kita nampak bahawa cikgu kuasai pelajar. Cikgu tak beri ruang untuk murid untuk meneroka. Kita sekarang explore tu meneroka. Apa 21 kita tak ada. Kita bagi pelajar meneroka. Kita cakap sikit. Lebih itu pelajar teroka. So sepanjang langkah satu saya dapat cikgu pegang murid. Cikgu tak beri mereka ruang untuk explore, kecuali cikgu nak buat masa aktiviti saja, cikgu suruh buat aktiviti. Okey. Tapi bila saya tengok ICT cikgu guna tu bagus. Cikgu daripada ICT tu cikgu boleh minta pelajar explore. Lagi baik cikgu, lagi senang. Okey, dan bila mereka explore, mereka lebih memahami dan kita akan uji mereka berdasarkan aktiviti yang cikgu beri. Okey, misalnya contoh, kita nak cakap tentang struktur masyarakat, bukan? So mula-mula guru kena main peranan sebab mereka tak nampak. Okey, lepas ni kita cakap se-industri, kita pergi langkah satu. Okey, hari ini kita akan belajar atau kita nak tahu tentang struktur masyarakat di Melaka. Mungkin mereka tak faham tentang struktur masyarakat. Struktur masyarakat, anda kena tahu struktur masyarakat ialah masyarakat dibahagikan kepada golongan pemerintah dan diperintah. Tengok buku teks. Betul. Ada kan? Golongan Ada.
golongan pemerintah dan yang itu kena jelaskan cikgu. Kalau cikgu tak jelaskan itu atau cikgu tak gunakan satu ICT untuk jelaskan golongan pemerintah dan diperintah, mereka tidak tahu struktur masyarakat. Okey, boleh cikgu? Boleh. Jadi kalau golongan pemerintah tu siapa? Anda boleh tanya guru tu. Dia kata, golongan perintah, dia memerintah. Golongan diperintah apa? Mereka yang menurut perintah. Itu je, tamat. Okey, dah dapat itu, mereka dah faham. Jadi dia kata, dalam masyarakat itu ada struktur masyarakat, ada kelas-kelas. Cakaplah ada kelas-kelas, okey, kita explore. Macam mana nak explore? Cikgu bawa ICT lah untuk explore. Okey, mereka explore. Okey, sultan, pembesar, apa tu? Rakyat, lepas tu hamba. Kan? Okey, dan lepas itu mereka kena cari peranan dia, bukan? Okey, let the pelajar juga untuk explore. Lepas tu cikgu, apa cikgu buat untuk mereka untuk nak tahu tentang peranan raja dan sultan? Cikgu buat apa? Saya buat poster. Dalam poster tu ada infografik lah dan pengurusan grafik juga. Apa kata kita minta pelajar buat dulu dalam infografik? Buat poster. Dia explore. Dia dah tahu struktur masyarakat, kita dah tahu dah struktur masyarakat, okey, then okey. Apa dalam poster tu mereka isi peranan sultan itu siapa? Bendara itu siapa? Rakyat itu siapa? Hamba itu siapa? Explore. Dan selepas itu, kita nak tahu hasil pembelajaran tak tercapai, kita buat satu aktiviti. Cikgu ada jam buat? Ada. Boleh buat jam buat. Tunjuk dekat situ. Boleh nampak cikgu? Boleh. Cikgu kena tukar sikit. Tukar saja. Yang cikgu kurang, cikgu jangan banyak. Cikgu jangan involve banyak. Murid explore. Senang. Okey. Jadi kita guna ICT. Kita guna ICT. ICT cikgu cantik. Cikgu tukar saja. Jangan. Ya, mereka explore menggunakan ICT kita. Okey, cikgu. Dan begitu juga untuk langkah satu tu je ke kan? Langkah satu tu. Okey, langkah kedua apa cikgu? Langkah kedua saya guna kad maya, kad imbas. Untuk apa cikgu? Cikgu guna langkah kedua tu untuk apa? Toko. Langkah kedua ni saya guna untuk menerangkan tentang maksud tokoh terbilang dengan ciri-ciri tokoh terbilang. Okey, so di situ tokoh terbilang mereka tak tahu. So peranan guru. Okey, ciri itu pelajar explore. Apakah ciri yang terdapat? Anda explore. Boleh? Okey, untuk langkah ketiga, nak buktikan dia itu tokoh tersebut. Okey, apa cikgu buat? Cikgu buat? Langkah ketiga ni saya buat poster. Poster ni tentang peranan tokoh-tokoh terbilang semasa zaman bukan peranan cikgu. Kita nak tunjukkan ciri tokoh dia. Tiga tu kita cuba pelajar buktikan mana ada pada sultan. Artinya bila cikgu dah bawa tokoh, maksud tokoh, cikgu sudah mula masuk perkenalkan antara tokoh-tokoh Melaka ialah sultan. Jadi cikgu kena masuk ICT, sultan, lepas itu siapa? Bendahara, lepas itu hang tua. Okey, dah habis kan? Okey, langkah seterusnya ialah cikgu kena bawa, okey, kita nak buktikan tiga ciri ni ada tak pada tokoh tersebut. Okey, you come with ICT. Okey, yang ini boleh buat begini cikgu. Okey, kita ambil sultan, letak sultan dulu kan? Letak sultan. Okey, tuliskan, buktikan tiga ciri ni ada tak pada sultan. Okey, ada tak? Okey, tulis. Lepas tu cikgu bawa ICT. Tengok sini, tengok matching dengan mereka punya jawapan. Betul tak? Tak betul. Boleh? Boleh. Okey, lepas tu cikgu tengok, cikgu nak tengok mereka nak mencapai hasil pelajaran, cikgu bawa satu aktiviti lah.
Okey, dan penutuplah. Penutup saya buat video rumusan. Boleh, itu tak ada masalah. Dan satu lagi ialah cikgu nak analisis bahawa bagaimana cikgu punya pencapaian ataupun tidak. Saya tidak tahu model ini, saya kena duduk, saya kena kaji model ini. Biasanya kalau kita kaji, kita panggil refleksi, bukan? Betul? Betul. Refleksi saya, bila saya mengajar di Bainon itu, saya berefleksi ialah, saya ada 4 lajur. 4 lajur. 4 kotak lah. Lajur pertama ialah pelaksanaan. Okey. Lajur kedua ialah kekuatan. Lajur ketiga ialah kelemahan. Lajur keempat ialah penambahbaikan. Boleh. So, tulis kalau kita ambil lajur pertama pelaksanaan, kita tulis set industri. Set industri kita tengok. Hari ini set industri kita tengok ada tak kekuatan atau kelemahan. Bila kita kata kekuatan, kita tulis. Okey, set industri pada hari ini berjaya kerana apa. Okey, katakan pada hari ini tak ada kekuatan, dia banyak kelemahan. Set industri pada hari ini ada banyak kelemahan kerana ini. Okey. Okey. Lepas tu, kita kena cadangkan penambahbaikan. Penambahbaikan saya macam mana? So, ada justifikasi kita. Itu cara saya nak analisis tentang PDP saya pada hari itu tersebut. Saya pulangkan pada cikgu. Pada anda lah macam mana. Tapi student saya akan buat macam ni. So mereka nampak satu step. Lepas habis sendasi, langkah 1. Okey, apa dia? Jadi mereka nak dapati ada banyak kelemahan. Jadi mereka buat kelemahan kerana apa? Tidak berjaya mencapai aktiviti kerana okey. Lepas tu dalam penambahbaikan mereka beritahu okey, apa penambahbaikan yang baru mereka boleh buat. So kita nampak terarah. Kita kata terarah langkah 1, langkah 2. So overall kita akan nampak kita punya analisis kita. Okey, so kita tak akan tulis satu esei cikgu. Kalau kita tulis satu esei, kita pun bengang. Kita pun tak tahu mana kelemahan kita, mana kelebihan kita. So bila lain kali, bila cikgu buat aktiviti ni, cikgu boleh tengok balik. Dalam aktiviti yang saya buat ni, cikgu mungkin ambil aktiviti balik, cikgu akan lihat dalam tajuk lain, bukan? Cikgu boleh tengok balik. Okey, untuk aktiviti ni pernah buat, tapi apakah ada tak kelemahan ke? Adakah kekuatan? Okey, bagus. Kita cedok. Kalau kita ada kelemahan, okey, kita tahu, oh yang ni berlaku, maka anda akan buat penambahbaikan. Okey, satu bab saya sudah habis. Okey, satu lagi, okey, nak tanya apa? Okey, nak tanya tentang kandungan dulu. Tak blur no? Tak blur kan? Jangan blur pula apa saya cakap. Tak blur. Jelas. Biasanya kan kalau dalam kelas kan kita nak, contoh saya ada tetapkan 2 objektif, tapi biasanya dalam setiap minggu kan sejarah dia ada 1 jam sahaja pengajaran. Boleh jadi 1 jam tu digabungkan, boleh jadi juga dia 30 minit. Jadi untuk saya, contohlah saya nak ajar objektif 1 dengan SP1 dengan SP2. Kalau saya tak habis dekat 30 minit yang pertama tu, saya boleh ke sambung yang dekat, contohlah hari Khamis baru saya hajar lagi. Boleh, sebab itu kita kata masa cikgu buat lesson plan, cikgu kena rancang betul-betul. Berdasarkan masa ni, cikgu rancang. Itu satu. Yang kedua, tengok konektif murid. Konektif murid cikgu kelas tu konektif tinggi ke, sederhana ke, lemah, rendah ke, ataupun campur-campur. Campur-campur lah biasanya kan. Kalau campur-campur, okey, tengok. Kalau campur-campur, cikgu kena terima jugalah. Buat macam mana, kita tak boleh nak buat satu untuk yang campur-campur tu, kita kena buat satu kan. Tapi kita boleh bawa mereka dalam aktiviti kumpulan. Campurkan mereka lah. Jangan asingkan. Kita tak boleh cater untuk semua orang, cikgu. Tak boleh. Sebab kita pun cikgu juga nak handle katakan 30 orang memang payah. Setengah sekolah dia pandai. Dia letak konektif tinggi, sederhana, lemah. So bila lemah tu kita tahu apa, jadi kita akan kurangkan aktiviti kita. Artinya maksud saya kita akan turunkan aktiviti tu bawah sikit. Untuk konektif tinggi kita upkan sikit. Kalau campur-campur kita kena ambil yang sederhana, aktiviti yang sederhana. Boleh? Boleh.
Yang itu juga bergantung kepada perancangan tahunan guru. Anda tengok perancangan tahunan guru, kalau anda pergi ke sekolah, mereka ada perancangan tahunan, bukan? So, Mm-mm. saya tidak tahu guru-guru yang ada di sekolah tu guru apa 21 ke atau guru apa apa tradisional. Kadang-kadang mereka pakai tembak sajalah. Janji 1 tahun tu mereka buat perancangan. Itu saja. Kadang-kadang mereka tak baca betul-betul standard pembelajaran. Boleh tak dalam masa 1 jam boleh capai. Kadang-kadang mereka main tembak. Macam student saya sekarang, bila mereka bawa saya tunjuk perancangan tahunan sekolah, saya kata tak boleh, memang berat, tak boleh. Bila lepas tu saya rancang balik, tengok cikgu ni tak faham. Ada benda yang mudah, boleh capai dalam masa 1 jam, mereka tak buat macam itu. Ada benda yang susah, mereka nak capai 1 jam. Cikgu tak teliti. Yang itu pun kita tak boleh nak cakap apa-apa sebab mungkin guru tu tak faham dia sikit ni. Faham? So bergantung pada sekolah jugalah. So juga saya kata bergantung pada cikgu. Kalau cikgu, bukan tadi saya kata salah ke itu ke tadi anda bawa tiga tu. Tapi saya dapati mungkin anda tak faham difference, perbezaan antara 5.1.2 dengan 5.1.3. Okey, itu yang saya kata paling mudah kita kena buka buku teks, tengok isi kandungan dia. Oh, ini maklumat yang kita kena sampaikan. Boleh tak kita sampaikan dalam masa 1 jam ini? Okey. Tapi bila anda guna ICT, saya rasa bolehlah. Tapi bergantunglah kepada konektif murid dengan aktiviti yang cikgu rancang. Saya nampak aktiviti cikgu okey dengan ICT menarik. Okey. Tinggal lagi saya kurang nampak aktiviti abad 21. Faham? Kita ada 47 aktiviti pembelajaran abad 21. Ada tak slide itu pensyarah anda kongsi? Ada. Ada. Ada tengok buku teks. Dalam buku teks saya tu pun saya sudah beritahu ada aktiviti abad 21, bukan? Ada kan? Ambil ataupun modify, ubah suat. Aktiviti abad 21 perlu cikgu. Kita nak itu perlu. Memang perlukan untuk menjadi sebagai kualiti pengajaran dan pembelajaran abad 21. Okey. So, kalau cikgu guna ICT, cikgu punya kerja lagi senang. Murid explore. Cikgu kan kata mereka ada telefon bimbit, ini, itu semua. Bagi mereka explore, lepas tu kita datang dengan kita punya. So, cikgu ubah sikit. Okey? Cikgu ubah sikit. Kurangkan cikgu lebih letakkan diri cikgu sebagai pemudah cara. Murid teroka. Dan murid datang. Okey? Lepas tu buat aktiviti untuk mencapai hasil pelajaran. Gunakan ICT balik. Ini saya nak capai hasil pelajaran. Okey, buat aktiviti balik. Quiz ke. Saya tak ICT. Roda wheel tu. Kalau ICT ada. Roda impian. Apa benda tu. Murid saya buat itu. Yang ni, okey. Bukanlah nak ajak mereka berjudi ke apa, tak ada. Itu salah satu fun learning. Sebab sejarah ni kita kata pembelajaran yang menyeronokkan. So apa pun kita boleh buat untuk kita nak mencapai sesuatu hasil pembelajaran berdasarkan kepada aktiviti. Okey, saya bila buat lesson plan, saya punya student saya ajar macam ni. Setiap satu hasil pembelajaran buat, lepas langkah seterusnya saya minta mereka buat aktiviti. Kita nak ukur student itu capai tak hasil pembelajaran. Okey, contoh langkah 1 dia tumpukan kepada struktur kan, buat aktiviti itu. Okey, lepas tu langkah kedua dia kena buat satu aktiviti. Kita nak ukur. So mereka buat quiz lah, lembaran kerja lah, apalah mereka buat. Ada student saya dia tak mau buat dulu, dia bawa semua hasil pelajaran, dia last sekali katakan langkah keempat dia bawa secara keseluruhan, dia uji pelajaran. Baru kita boleh tahu, baru kita boleh laksanakan standard prestasi kita. Senang isilah. Kalau tidak jenuh lah kita nak isi dalam PPD kita, pentaksiran beda darjah tu kan. Okey.
So overall okay, ICT anda guna, saya faham anda guna Jamboard, Flip Classroom, okay, benda-benda ni semua bidang saya juga, saya kuasai juga. Okay, fine. Tinggal lagi anda kena ubah sikit kepada pembelajaran APA 21. Yang keduanya anda kena ubah hasil pembelajaran. Yang ketiga ialah pastikan kandungan itu anda ubah sikit lah, mana-mana tempat yang saya bagi pandangan saya. Okay. Tajuk ini tajuk yang sangat menarik kalau anda betul-betul kuasai isi kandungan. Ingat cikgu, itu saya kata ingat. Kena tahu standard pembelajaran, kena tahu isi kandungan. Baru kita punya pengajaran kita mantap. Faham? Okey. Okey. Ini Terima jadi kasih, pensyarah. Doktor. Ini jadi pensyarah pula. Anda ambil paper apa? Kaedah mengajar ke atau ambil paper kurikulum sejarah? Dia untuk subjek, untuk model action ni ke? Ada gabungan 3. Pasal teknik, pembelajaran, KSSR, sejarah dengan penggunaan sumber dalam pendidikan. Okey, fine. Okey, tinggal lagi saya tak nampaklah pedagogi cikgu lah. Apa pedagogi saya dengar tadi, konstruktivisme. Ada banyak cikgu boleh letak pedagogi inquiry penemuan. Lepas tu pembelajaran tentang apa tu kecerdasan pelbagai, kecerdasan, lepas tu pembelajaran cooperative learning. Kan banyak ada tu. Pembelajaran luar belajar tak berlaku di sini kan. Betul? Cikgu sesuaikan dan cikgu juga boleh bawa masuk yang kita kata sekarang pembelajaran APA 21 kan kita nak ada 6C, communication, creativity, critical thinking. Saya tak nampak cikgu lah di sini, especially critical thinking. Mana cikgu main critical thinking? Kena ada cikgu. Kena ada. Nazir datang pun dia pun pegang. Mana cikgu punya soalan kebat ni? Kan dia akan tengok. So balik kepada cikgu kuasai 6C tu. Creativity, connectivity yang cikgu kuasai itu cikgu masukkan dalam ICT di mana-mana. Okey, terangkan di sini berlaku yang 6C. Di sini berlaku yang pedagogi ini. So nampak lagi cantik. Cikgu keseluruhan okey, jangan rasa rimat. Cikgu Tina lebih kurang 75%, 8% ini okey dah. Cikgu ubah sikit mengikut apa yang kita bincang. Should be very good. Nampak jelas. Okey. Terima kasih Doktor atas cadangan Anda nak perkongsian. kalau anda nak bertemu dengan sekali lagi, beritahu. Kita datang. Tapi bagi saya lebih dahulu praktikan. Baru saya boleh banyak berfikir macam ni. Saya kata kadang-kadang kita tengok je kan. So bila anda bagi saya ruang untuk teliti, maka saya boleh letak komen-komen. Nanti senang saya boleh berbincang. Tak apalah, permulaan begini, tak apa. Saya sudah bagi banyak ini. Mungkin lepas ada apa-apa penambahbaikan, anda bertemu dengan saya. Itu terpulang pada anda. Betul. Lepas ni ada lagi satu, Izzatul akan bentangkan model dia pula. Sebab kena ada 2 orang. 2 orang. So doktor pun kena tengok model dia juga. Situlah. Hari ni ke atau minggu depan? Hari ni ke atau minggu depan? Kalau kita buat malam ni juga boleh doktor? Apa kata esok boleh tak? Esok pukul berapa doktor free? Pukul 9? 9 pagi. Tak ada. 9 pagi saya ada online classes dengan universiti lain. Sebab saya mengajar universiti tempatan juga. Kalau malam lepas sembahyang Isyak ke? Boleh Izzatul. Atau Boleh. nak masa lain? Boleh. Lepas Isyak pun okey dalam 8.40 macam hari ni juga. Okay, should be I be ready. Okay. Okay. Tak ada. Kalau ada hal sikit pun saya akan beritahu. Hal sikit-sikit tunggu sekejap. Tadi ada beberapa perkara lah. Jadi kata saya tahu dah ni. Alamak, kalau lagi habis lagi saya akan habiskan cepat sikit sebab dia tunggu untuk saya. So kita mula. Tak apa, besok kita ini lagi buat bagi apa buat penambahbaikan lah. Lepas saya dah bagi komen. Jadi siapa tu? Umairah. Umairah sadar sebelah
Zaitun. Zaitun. Zaitun boleh buat penambahbaikan lagi. Boleh. Boleh. Lepas itu kita kalau boleh lah, kalau saya boleh kita jumpa lagi sekali. Kita tengok sekaligus macam mana kita nak baiki. Tapi bagi saya lebih dahulu soft copy ni biar saya tengok teliti lagi. Okey. Boleh. Okay, so esok 8:30 confirm lah. Saya akan Boleh. Link masih link yang sama doktor. Okey. link yang sama. Okay, no problem. Ada apa nak tanya? Boleh nampak tak apa yang saya cakap? Yang Boleh. Jelas. Baikilah, tapi apa pun tanyalah bos kamu lah. Saya takut pula saya cakap berdasarkan pengalaman saya. Lagipun bila mereka tanya, saya kata mengapa pilih saya, mereka dapat tahulah sebab saya yang panel Gubal DSKP sejarah dengan tulis buku sejarah kan. So kata kepakaran tu lagi pula rakan saya ada kat situ, Puan Syakimah. Ada. Puan Syakimah, Puan Syakimah ialah summer batch saya masa universiti. 87. Dia yang bagi saya kata. Lepas tu Dr. Sam pun rakan baik saya juga, sahabatlah saya. Sam ni. Dr. Sam, kita panggil Sam. Rakan sahabat saya juga, jadi nak tolak pun saya kata saya sibuk, tapi okeylah saya kata tolonglah, okey saya kata tak apa. Okey, tak apa macam